Terima kasih Tuan Haji, moderator dan juga sahabat-sahabat sepentas, para panelis dan juga kawan-kawan yang berada di luar sana dan luar sana melalui YouTube dan live stream. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan oleh saya. Nak buat gelak sikit, awal-awal tadi saya dapat telefon call daripada seorang pakcik yang berkaum Melayu. Dah kenal lama lah, sejak saya kecil-kecil lagi. Okay. Awad, apa benda ni forum? Kapiak kau seorang saja, jangan pergi. Saya cakap, pakcik, senang, saya pergi bukan untuk mewakili non-Muslim semata-mata. Saya di sana untuk mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi saya rasa suara kebimbangan dan suara bantahan ke, atau suara tak begitu setuju ke, atau suara sokong tapi, yang seperti disebut oleh Dr. tadi, sebenarnya suara-suara ini adalah suara-suara yang harus kita mementingkan dalam wacana kebangsaan, wacana negara dan juga wacana khususnya yang akan melibatkan orang yang bukan Islam dan juga orang yang Islam. Saya sebut wacananya. Okay, saya belum nak masuk sama ada implikasi perundangan itu akan melibatkan orang Islam atau bukan Islam lagi. Nanti saya akan sentuh pasal itu. Soalan pokok kepada bukan soalan pokok lah, kebimbangan pokoknya bagi saya sebagai seorang individu adalah sebegini. Kita harus faham ada dua konsep yang bertembung dalam perbincangan dan wacana ini. Undang-undang agama, undang-undang yang berlunaskan ketuhanan dan keagamaan, yang bagi mereka yang menganut sesuatu agama tidak wajar dicabar, tidak patut dicabar lagi, kerana itu kepercayaan dan itu sesuatu yang bersifat individu dan dalam. Undang-undang yang diturunkan oleh Tuhan, tidak kira apa agamanya, tidak patut dicabar. Itu nombor satu. Faktor kedua tu adalah sistem demokrasi yang kita hidup di Malaysia. Sistem demokrasi bagi saya adalah sesuatu sistem di mana mana-mana idea, mana-mana perundangan, mana-mana usul, mana-mana pemikiran dibawa ke dalam satu dewan yang mulia yang termaktub dalam kewujudan negara kita ini untuk membahas, untuk mencabar dan untuk kita benar-benar pergi memahami supaya idea itu dapat disempurnakan atau sekurang-kurangnya maju ke depan bersama-sama. Dan apabila sesuatu yang bersifat keagamaan atau ketuhanan dibawa ke dalam sistem demokrasi, soalan yang timbul, adakah isu atau usul atau perundangan itu sudi dan rela diperbahaskan, malah dikritik? Ini soalan. Bukan saya nak kritik atau nak marah-marah. Seperti yang disebut tadi oleh doktor, isu tutup mulut atau tidak tutup mulut sebenarnya sesuatu yang mungkin di sini kita semua setuju, kebanyakan sini setuju, tidak patut. Tetapi kita tidak boleh lari daripada lumrah dan fitrah masyarakat Malaysia yang menyatakan, korang tak boleh cakap macam ni tau, tak boleh kritik, tak boleh bahas. Jadi ini sesuatu yang telah membawa kebimbangan di kalangan orang bukan saja orang bukan Islam, tetapi orang yang Islam juga yang ada yang bimbang. Saya boleh petik satu polling yang telah dilakukan oleh Merdeka Center, di mana ada ramai orang Islam yang sokong dan setuju dengan hudud. Saya ambil hudud sebagai contoh. Tetapi pelaksanaannya, sebahagian besar daripada mereka yang setuju dan sokong hudud tidak begitu yakin dengan pelaksanaannya. So ini adalah bukan saja kebimbangan di kalangan masyarakat orang bukan Islam, tetapi juga di kalangan orang Islam. Dan
apabila kita membahaskan atau kita nak memperbincangkan sesuatu perundangan, kita harus tahu apakah matlamat mutamadnya. Sebab orang seperti saya yang sering masuk kampung yang majoriti Islam dan juga kampung yang majoriti bukan Islam, saya dengar suara-suara IUU 355 ini adalah hudud dan tidak boleh dicabar dan wajib disokong oleh orang Islam. Saya tak nak pertikaikan adakah itu betul atau tidak. Saya hanya nak bawa soalan, apakah sebenarnya matlamat atau tujuan muktamad jangka panjang oleh yang dibawa oleh Marang. Saya nak tahu. Walaupun Marang tidak di sini, mungkin kita boleh adakan perbahasan atau perbincangan nanti. Adakah 355 ini ke arah pelaksanaan hudud? Adakah 355 ini sebenarnya hudud? Atau adakah ini semata-mata percaturan politik? Atau tidak? Ini adalah soalan-soalan yang timbul, yang valid, yang membawa kebimbangan. Dan bagi saya dan bagi ramai daripada ahli parlimen yang Islam dan juga bukan Islam yang sudah meneliti ini rang undang-undangnya, ada yang berpendapat bahawa ini membuka pintu depan ke belakang, belakang kira lah. Okay? Memang buka pintu untuk pelaksanaan hudud. Kita bukan nak masuk adakah kita nak sokong atau tidak sokong, tetapi ini memang membuka pintu kepada hudud selain hukuman mati. Jadi saya rasa dari sudut pandangan saya, okey, satu lagi masalah yang kita harus mendalami adalah siapa yang telah membawa undang-undang ini dan objektif di sebaliknya, dan individu itu. Klasikal punya pendekatan dah, the who, what, why, when, how and where. Okay. Dan soalan-soalan yang timbul ini apabila kita mendalami dari sudut pandangan yang bukan Islam, kita balik kepada tajuk kita. Tajuk forum, usul kita. Rang Undang-Undang 355, wajarkah bukan Islam? Bimbang. Apa kata itu bimbang? Kalau kita pergi Google cari definisi bimbang, bimbang itu kesangsian, kekhawatiran, ketakutan. Apabila kita bimbang, bukannya untuk pihak yang bimbang untuk membuktikan bahawa ada perlunya untuk bimbang, sebab dia bimbang. Dan sebenarnya tanggungjawab adalah di sisi mereka yang membawa itu atau yang menyokong sesuatu itu untuk meyakinkan mereka yang bimbang. Jadi itu adalah isu dan soalan pokok. Dan bagi saya sebagai seorang individu, saya bimbang. Saya sebenarnya sangat bimbang sebab saya berpendapat bahawa rang Undang-Undang 355 bukan sangka buruk. Bukan sangka buruk. Saya nak letakkan caveat itu kerana 1 minit lagi. Saya sebagai seorang manusia yang sangat minat dalam agama. Saya membesar, saya dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang menganut agama Taoism, yang mereka fikir mereka Buddhis, tapi mereka keliru sikit lah. Membesar di sebuah rumah tangga Kristianiti waktu saya di UK. Tetapi di antara agama-agama yang telah saya mempelajari, yang saya paling mengagumi adalah Islam kerana keseluruhannya dan keindahannya. Ada orang yang tanya, kenapa tak masuk Islam? Itu hak saya untuk pilih atau tidak pilih. Tapi masalahnya adalah apabila Islam dipergunakan atau dicemari melalui individu-individu dan pihak-pihak tertentu
untuk percaturan politik. Jadi itulah daripada saya, itulah kebimbangan bukan saja Islam, orang Islam tetapi juga orang bukan Islam. Sekian, terima kasih.